Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Farid untuk mata pelajaran biologi dengan topiknya nutrisi dalam tumbuhan. Baiklah Cikgu Farid, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini, Cikgu? Silakan. Okey, Chris, terima kasih. Jadi pada hari ini murid-murid sekalian, kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Jadi fokus kita pada slot ini ataupun sesi ini adalah berkaitan dengan soalan objektif. Soalan objektif. Tadi kan kita dah belajar kan. Jadi kita akan teruskan dengan soalan objektif. Okey. Yang pertama kita lihat contoh-contoh yang saya sempat kongsikan dengan anda semua, iaitu kita lihat soalan yang pertama. Antara berikut yang manakah merupakan makronutrien? Okey, kita ada murid-murid di sini bersama kita. Mungkin mereka boleh bantu kita. Okey, untuk soalan pertama, siapa yang boleh bantu saya? Saya nak cuba, cikgu. Okey, Hakim, silakan Hakim. Untuk soalan pertama. Okey. Untuk soalan pertama, kita perlu menggariskan kata kunci makronutrien. Okey, bagus. Makronutrien diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey. Tapi nutrien juga ada memerlukan kuantiti yang kecil yang namanya ialah mikronutrien. Jadi untuk jawapan A, B dan D merupakan mikronutrien. Manakala untuk jawapan C ialah makronutrien, iaitu kalium. Okey, jadi berdasar penerangan Hakim tadi, betul Hakim? Mangan, boron dan molybdenum adalah kategori mikronutrien. Okey, bagus. Jadi dalam soalan ini, apa yang penting murid-murid sekalian ialah kamu perlu mengenal pasti mana satu adalah contoh makronutrien dan yang mana satu adalah contoh mikronutrien. So dalam ni jawapan yang Hakim pilih adalah kalium. Okey? Kerana kalium ni adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey, yang selebihnya yang lain-lain tu adalah contoh untuk mikronutrien. Okey, bagus Hakim. Terima kasih Hakim. Syabas. Okey. Kita pergi pada soalan objektif yang kedua. Okey, soalan objektif yang kedua berbunyi begini. Seorang petani mendapati tumbuhan pada tanamannya menunjukkan keadaan yang berikut. Okey, keadaan dia ada dinyatakan dalam kotak yang berwarna biru. Apakah kekurangan makronutrien yang dialami oleh tumbuhan tersebut? Okey, kita tengok apakah dia punya keadaan. Okey, yang pertama, bintik merah atau ungu kelihatan pada daun tua. Pembentukan daun yang berwarna hijau tua dan pudar, dan kita ada pertumbuhan akar tidak sihat. Jadi kita ada 3 ciri yang dinyatakan. Untuk soalan nombor 2 ini, murid mana yang boleh bantu saya pada kali ini? Okey, yang ingin jawab? Cikgu. Okey, Aini, kita ada Aini. Aini, silakan Aini. Okey semua, dalam penyataan ni ada beberapa kata kunci yang perlu kita ambil perhatian. Iaitu bintik merah atau ungu, daun yang berwarna hijau tua dan pudar, dan juga pertumbuhan akar yang tidak sihat. Okey, untuk jawapan A, C dengan D, iaitu nitrogen, kalium dan magnesium. Okey, 3 benda ni tak ada kaitan dalam pertumbuhan akar. Oleh itu, jawapan yang paling tepat ialah fosforus kerana fosforus penting dalam pertumbuhan akar yang sihat. Okey, jadi Aini telah pilih fosforus. Kalau kita lihat bajet NPK tu kan, fosforus tu diperlukan untuk pertumbuhan akar. Itu sebab pentingnya murid-murid menjalankan eksperimen di sekolah untuk mengkaji keperluan nutrien bagi pokok jagung. Okey, jadi Aini telah memilih jawapan untuk fosforus. Jadi fosforus menunjukkan, kita belajar tadi berdasarkan warna. Sebagai contoh, ada bintik merah dan ungu. Jadi kita dapat kenal pasti. Kita ada pembentukan hijau tua dan pudar. Jadi yang akar ni adalah clue yang paling jelas lah. Yang selain tu warna tu dapat membantu murid-murid semua. Jadi jawapan yang paling tepat adalah fosforus. Tahniah Aini. Tahniah Aini, dapat satu markah je dulu. Satu markah. Satu soalan, satu markah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga kita adalah pilihan. Jadi antara berikut, nutrien yang manakah boleh menyebabkan klorosis sekiranya berlaku kekurangan nutrien tersebut? Tadi klorosis ni macam pernah sebut je tadi kan. Okey, jadi dekat sini kita ada pilihan jawapan zinc, klorin, fosforus dan nitrogen. Okey, untuk soalan nombor 3, murid mana yang boleh bantu saya? Silakan. Saya nak jawab, cikgu. Okey, Damia, silakan. Baik, kata kunci pada soalan ini adalah klorosis.
klorosis bermaksud daun menguning. Berdasarkan pilihan yang diberi, nutrien yang melibatkan klorosis adalah zinc, klorin dan juga nitrogen. Oleh itu jawapannya adalah C. Okey, jawapan yang paling tepat adalah C. Kalau fosforus tu, Damia? Kekurangan fosforus menyebabkan pertumbuhan akar yang tidak sihat, bintik merah pada permukaan daun dan pembentukan daun yang berwarna hijau tua dan juga pudar. Pandai. Maknanya dia dah menguasai kesan kekurangan nutrien tersebut. Okey, kita lihat jawapan Damia betul atau tidak. Okey. Jawapan yang paling tepat adalah C. Jadi tahniah Damia. 1, 2 dan 4 iaitu zinc, klorin dan juga nitrogen. So ketiga-tiga nutrien ini akan menunjukkan klorosis. Okey, cuma pelajar kena bezakanlah antara makronutrien dan mikronutrien. Dalam kes ni dia campur aduk lah. Dia campurkan sekali makronutrien dan juga mikronutrien. Okey, tahniah Damia. Kita teruskan dengan soalan yang keempat. Boleh Chris Boleh cikgu. Okey, soalan keempat berbunyi begini. Okey. Nak tengok gambar ni dah tahu dah. Ini adalah soalan eksperimen. Okey. Rajah menunjukkan susunan radas bagi mengkaji kesan nisbah nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan anak benih jagung. Mengapakah botol kultur perlu dibalut dengan kertas hitam? Jadi bila dapat soalan, janganlah terus pada pilihan jawapan. Perhatikan stimulus ataupun bahan rangsangan yang diberi. Dalam soalan ini, dia berikan gambar. Jadi dalam gambar ini, murid-murid sekalian, kita ada anak benih jagung, kita ada kapas, kita ada botol kultur, larutan kultur, kertas hitam dan juga kita ada pam udara. Okey, untuk soalan nombor 4. Rasanya ada seorang saja yang belum jawab lagi kan? Iman. Iman boleh jawab soalan nombor 4, Iman? Boleh cikgu. Okey, silakan Iman. Dalam eksperimen ini, kita perlu balut botol kultur tersebut dengan kertas hitam sebagai langkah berjaga-jaga. Okey. Tujuannya, kenapa kita tak elakkan pertumbuhan alga hijau tu? Kalau kita tak balut tu, Iman, apa yang akan berlaku, Iman? Alga hijau tu akan tumbuh dan menyerap nutrien daripada larutan kultur tersebut. Okey, bagus. Jadi alga hijau tu akan tumbuh dalam botol kultur ni, serap semua nutrien yang ada dalam ni untuk pertumbuhan alga hijau dan akhirnya akan mengganggu keputusan eksperimen kita. Jadi jagung ni tadi, dia mungkin nutrien dia sepatutnya diberikan sepenuhnya, jadi akan diserap oleh alga hijau. Jadi tiada cahaya matahari dibekalkan, alga hijau tidak dapat tumbuh. Okey, kalau yang pertama tu, A tu, memastikan pokok jagung menerima nutrien. Itu langkah berjaga-jaga ke Iman? Ya, cikgu. Itu untuk apa? Kita perlu gantikan larutan kultur tersebut pada setiap minggu. Bandai. Okey, jadi kita perlu gantikan larutan kultur tersebut setiap minggu supaya pokok jagung tersebut menerima nutrien. Okey, tapi tak ada kaitanlah dengan tu, dengan kertas hitam tadi kan? Betul. Okey, kalau kita tengok, okey, C. Membekalkan oksigen kepada akar. Itu ada kaitan dengan apa, Iman? Kita perlu sambungkan botol kultur tersebut dengan pam udara. Bagus sekali. Sejuk hati saya. Okey, jadi sambung dengan pam udara untuk membekalkan oksigen kepada akar supaya akar pokok dapat berespirasi dengan baik. Jadi jawapan yang paling tepat yang Iman telah pilih tadi adalah untuk mencegah pertumbuhan alga hijau. Jadi syabas dan tahniah Iman kerana bantu saya pada hari ini. Okey, kita ada satu lagi soalan, mungkin kita rujuk. Okey, kita tengok soalan yang kelima. Okey, pernyataan di bawah menunjukkan ciri-ciri nutrisi bagi satu jenis tumbuhan. So kita ada apa? Akar menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumahnya. Highlight dekat situ. Akar berfungsi sebagai haustoria, iaitu unjuran yang menembusi batang perumah sehingga ke berkas vaskular. Kemudian kita ada perumah akhirnya akan mati. Mati perumah tu tadi dah lah tumpang, mati pula. Antara tumbuhan berikut yang manakah menjalankan nutrisi seperti ciri-ciri di atas? Untuk soalan ini, siapa yang suka rela untuk bantu saya? Saya nak cuba, cikgu. Okey, persilakan Hakim. Okey, untuk soalan ni kita kena tahu yang nutrisi tumbuhan terbagi pada 3. Okey, bagus. Iaitu parasit, epifit dan juga carnivore. Okey. Untuk soalan ni kita lihat kepada ciri-ciri yang diberikan, iaitu unjuran yang menembusi batang perumah sehingga ke bekas vaskular.
Ciri-ciri ini menunjukkan tumbuhan karnivor. Jadi, jawapan untuk A dan B merupakan tumbuhan karnivor. Manakala C menunjukkan tumbuhan epifit, D bunga pakma menunjukkan tumbuhan parasit. Jadi jawapan yang paling tepat ialah D, bunga pakma. Okey, bunga pakma. Jadi jenis nutrisi yang ditunjukkan adalah parasit sebab dia menumpang pada perumah, dia serap semua nutrien pada perumah dan akhirnya perumah tersebut akan mati. Jadi dekat sini ciri-ciri bagi parasit. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah bunga pakma ataupun lebih dikenali sebagai bunga Rafflesia. Okey, tanya semua. Kita bagi tepukan kepada calon-calon SPM tahun 2022. Baiklah cikgu, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi hanya di slot Sukses SPM 2022 bersama Cikgu Farid untuk Biologi Nutrisi dalam Tumbuhan. Didik TV KPM